Baik, seterusnya tuan-tuan dan puan, kita akan lihat secara kesimpulannya seperti mana yang telah saya nyatakan tadi bahawa terdapat dua bidang utama yang boleh dilaksanakan oleh jabatan di bawah agensi untuk projek HBKIK, iaitu bidang inovasi sosial dan juga bidang inovasi penyampaian perkhidmatan. Dan dalam masa yang sama kita ketahui bahawa dua kategori utama yang boleh dilaksanakan oleh kumpulan di bawah projek HBKIK ini adalah sama ada membuat projek yang berteraskan kepada penciptaan ataupun yang berteraskan kepada penambahbaikan. Baik, penciptaan baru ataupun penambahbaikan kriterianya adalah sama. Produk, perkhidmatan, proses baru, sistem ataupun teknologi ataupun rangkaian. Sama untuk inisiatif projek yang berkaitan dengan penambahbaikan. Okey, tuan-tuan, so itu dua kategori yang dibenarkan untuk tuan-tuan laksanakan projek di bawah HBKIK. So saya angkatkan bahawa di bawah projek Horizon Baru KIK ini tiada lagi projek yang menjurus kepada penyelesaian masalah. Kenapa projek yang berkaitan dengan penyelesaian masalah kita buat semasa kita laksanakan program KMK, iaitu pada tahun 1991. Okey, sedikit mengenai pembentukan kumpulan tuan-tuan sebagai maklumat untuk memberi panduan kepada tuan-tuan di bawah agensi untuk menubuhkan kumpulan Horizon Baru KIK. Baik, tuan-tuan, so specialnya di sini di bawah PTPA Bilangan 1 tahun 2016, Pembudayaan dan Pemerkasaan Horizon Baru KIK, terdapat ciri baru ke atas pembentukan kumpulan, iaitu kita namakan KIK Hybrid. So KIK Hybrid ini membawa maksud bahawa dua jabatan ataupun dua agensi akan bergabung untuk mewujudkan satu kumpulan KIK yang dinamakan sebagai KIK Hybrid. So, sebagai contohnya, so Intan Belia Utara bercadang untuk melaksanakan KIK Hybrid dan Intan menjemput sebuah agensi di luar sana. Contohnya mungkin kita jemput mata perguruan, iaitu jiran kita yang di sebelah ni, untuk bersama-sama menubuhkan KIK Hybrid, melaksanakan satu projek, dan seterusnya projek berkenaan akan mendapat faedah dan juga akan mendapat kebaikan ke atas kedua-dua agensi berkenaan. Satu projek boleh dikongsi untuk dua agensi. Itu secara minimum, secara asasnya. Jika sekiranya sesuatu jabatan di situ ingin menjemput satu lagi jabatan, menjadikan bahawa tiga komponen jabatan di bawah satu kumpulan pun dibenarkan. Tetapi projek yang hendak dilaksanakan mestilah mendapat faedah juga kebaikan kepada tiga-tiga jabatan berkenaan. So agak sukar juga tuan-tuan untuk melaksanakan KKHB ini. Kerana apa? Bila kita nak gabungkan kolaborasi antara jabatan, sudah tentulah kena dapat persetujuan daripada ketua-ketua jabatan berkenaan. Tapi walau bagaimanapun tidak mustahil untuk dilaksanakan. So bilangan keahlian yang dibenarkan untuk suatu kumpulan di bawah Horizon Baru KIK, iaitu di bawah kumpulan KIK Hybrid, minimum keahliannya mestilah 2 orang ataupun lebih, yang mana keahliannya adalah datang dari agensi bersilang fungsi, dan jumlah maksimum tak dinyatakan di sini. So maknanya jumlah maksimum yang kita tafsirkan sebagai jumlah yang munasabah untuk membentuk sesuatu kumpulan. So itu keistimewaan di bawah PTPA Bilangan 1 tahun 2016. Di samping kumpulan KIK biasa, iaitu kumpulan KIK biasa yang ditubuhkan di dalam di bawah satu jabatan, kita sebut sebagai KIK Primer. So kumpulan KIK Primer ini minimum keahliannya adalah sampai 2 orang dan maksimum adalah 10 orang di bawah agensi yang sama. Baik, tuan-tuan, so komponen keahlian KIK, ketua of course lah daripada salah seorang ahli KIK berkenaan, dan keahliannya terbuka untuk 2 hingga 10 orang. Dan yang hybrid tadi saya nyatakan bahawa jumlah yang seimbang daripada keahlian daripada pelbagai jabatan. Okey, tuan-tuan, facilitator di dalam PTPA Bilangan 1 tahun 2016,
Facilitator bukan merupakan satu keperluan yang mandatori. Ia cuma adalah dalam bentuk optional. Ya, tuan-tuan, so bergantung kepada kumpulan-kumpulan. Maknanya kalau tak mau lantik visi pun tak apalah. Baik tuan-tuan, sebagai mengakhiri liputan video pembelajaran saya pada kali ini, saya akan menerangkan secara ringkas mengenai pemboleh daya inovasi yang berkesan di dalam jabatan dan juga agensi. Pemboleh daya inovasi yang berkesan ini tuan-tuan bertujuan bagi memantapkan pengurusan Horizon Baru KK ini di agensi, di mana agensi disarankan supaya untuk membantu kumpulan HB dalam HB KK ini dalam menjalankan projek mereka, disarankan jika berkeupayaan untuk menubuhkan jawatankuasa pemandu inovasi. Ya, dan seterusnya apabila penubuhan jawatankuasa pemandu inovasi tersebut diperjelaskan mengenai peranan unit inovasi kalau sekiranya terdapat dalam agensi berkenaan. Kalau sekiranya tiada, peranan unit inovasi ini boleh dipegang oleh seseorang yang memegang sesuatu jawatan di dalam jabatan berkenaan. Jika tiada unit inovasi yang boleh ditubuhkan. Dan seterusnya, peruntukan kewangan yang disediakan ataupun yang telah dinyatakan di dalam PTPA bilangan 1 tahun 2016 bahawa semua urusan berkaitan dengan projek Horizon Baru KK boleh menggunakan 10% daripada bajet latihan jabatan untuk diguna pakai dalam pelaksanaan projek HB KK. Nanti tuan-tuan kira sini lah berapa dia punya jumlah dia. Kenapa dia menyatakan dasar dia 10% daripada bajet latihan jabatan. Jika ada apa masalah mengenai pengiraan tersebut, tuan-tuan boleh hubungi saya selepas ini. Baik, untuk pemboleh daya yang berkesan juga, kita harapkan supaya pihak pengurusan dapat menyediakan fasiliti, iaitu yang terdapat di jabatan, itu kemudahan rasmi jabatan yang perlu diguna pakai oleh kumpulan KK, haruslah disediakan semampu yang mungkin untuk memboleh daya projek inovasi yang berkesan di dalam jabatan berkenaan. Begitu juga dengan kompetensi dan kreatif dan juga inovatif ke atas pegawai dan juga staf yang terlibat dengan kumpulan HBKK ini. Sewajarnya lah kita menyediakan program latihan dan juga program-program konsultasi untuk memberi pendedahan ke atas kefahaman untuk pelaksanaan Horizon Baru KK. Dan di akhirnya tuan-tuan, jabatan boleh menentukan bentuk ganjaran dan juga pengiktirafan yang boleh diberikan kepada kumpulan Horizon Baru KK untuk ahli dan juga komponen-komponen keahlian di dalam Horizon Baru KK tersebut. Maknanya termasuk ahli kumpulan dan juga rustia yang terlibat dengan projek KK. So tuan-tuan, pemboleh daya inovasi ini adalah bergantung kepada kemampuan dan juga keupayaan jabatan itu sendiri. Baik tuan-tuan, so itu saja liputan saya pada kali ini untuk video pembelajaran maklumat asas berkaitan dengan kandungan yang terdapat di dalam PTPA bilangan 1 tahun 2016, iaitu pembudayaan dan pemerkasaan Horizon Baru KK di dalam sektor awam. So tuan-tuan boleh hubungi saya kalau sekiranya memerlukan penerangan seterusnya yang berkaitan dengan kefahaman tersebut. InsyaAllah saya akan bersama dengan tuan-tuan lagi untuk video pembelajaran yang seterusnya, menerangkan dengan lebih detail mengenai beberapa kerangka yang terdapat dalam PTA berkenaan. Dan saya juga akan membuat liputan mengenai salah satu kriteria yang penting di dalam Horizon Baru KK ini, iaitu bagaimana untuk menentukan panel-panel penilai untuk pertandingan convention di bawah KK. So itu saya sudahi dengan sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.